Sebenarnya, latah ni merupakan proses ejekan mereka kepada bangsa-bangsa tersebut. Disebabkan ejekan ni menjadi kebiasaan lah yang dah berevolusi menjadi latah macam kita tengok sekarang ni. Itulah korang. Ngejek orang li kan dah kono. Kan dah sampai kan nak cicit dah kono ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dirgahayu. Korang jumpa aku lagi, Sam. Minggu lepas aku ada tengok satu komen dekat video aku tu yang orang minta untuk aku sampaikan dalam logat Negeri Sembilan. Dan try lah. Dan bukan apa, dan ni bila dah sampai naik share dia tu kan, macam-macam dia murak nanti. Takut korang yang tak faham. Tapi tak apa, demi untuk memastikan kegembiraan korang tu, dan try lah. Tapi sikit-sikit je lah dia murak. 50-50 bab-bab yang pasal-pasal point-point fakta-fakta tu, dan cakap betul-betul lah. Kan korang tak faham kan, korang marah yut. Dan alright, so dan tak nak lengah masa kita lama-lama ni, dia nak ajak kita burak tentang topik yang dah tulis kat clickbait atas tu, dekat tajuk kita hari ni, latah. Fenomena latah ni dah wujud dekat dalam diri kita ataupun dekat persekitaran kita ni dah lama dah. Dan bukannya bangsa ataupun etnik Melayu je yang ada penyakit ni. Dia ada juga bangsa ataupun etnik-etnik yang lain selain daripada Melayu. Antaranya macam kalau dalam Malaysia ni saja, kita ada orang Iban, orang asli Semai, beberapa lagi etnik dekat Sarawak pun ada juga yang mengalami gejala latah ni atau penyakit latah ni. Kalau kita gerak keluar sikit, dekat orang Melayu Singapura. Lepas tu ada juga dekat orang Bali. Kalau kita gerak jauh lagi sikit, ada dekat Myanmar pun dia orang ada juga latah ni. Dekat Myanmar dia orang panggil latah ni sebagai Wan. Kalau dekat Filipina dia orang panggil latah ni sebagai Mali-Mali. Kalau dekat Thailand dia orang panggil sebagai Bahasa. Semua yang aku sebut tadi memang negara-negara dekat Asia lah. Cuma ada satu yang aku dapat data ataupun sumber, ada juga dekat satu bangsa lagi, which is bangsa French Canadian. Dia orang pun ada juga penyakit atau gejala ni, which is dia orang panggil jumpers lah kat dia orang. So aku nak ajak kita sama-sama bincang lah sebenarnya latah ni apa? Dia ni penyakit ke? Tabiat ke? Ataupun apa je yang kita panggil latah ni, sebenarnya latah tu apa kan? So, sebelum kita gerak dengan lebih lanjut lagi tentang latah ni apa, aku nak ajak kita sama-sama ambil tahu dulu lah macam mana latah ni boleh wujud. Alright, since para pengkaji yang kaji pasal latah ni pun tak dapat nak memastikan kesahihan macam mana punca wujudnya latah ni dekat dalam diri masyarakat, diorang ada come out dengan 4 teori ataupun 4 pendapat. Yang pendapat pertama ni, diorang kata latah ni datang daripada bangsa Melayu, which is latah ni merupakan sebuah penyakit prakolonial. Prakolonial ni maksudnya zaman sebelum berlakunya penjajahan Eropah kepada tanah Melayu lah. So kira OG lah ni. So latah ni berlaku disebabkan orang Melayu yang terkejut tengok orang-orang yang kolonialnya lebih tinggi. Dekat sini dia maksudkan orang tu orang-orang Eropah lah. Mungkin dari segi ayat tu dia orang kata macam tengok dengan saiz fizikal yang berbeza, gaya bahasa yang berbeza, ataupun berkaitan dengan diorang yang berbeza yang menjadikan mereka terkejut. Dan sebenarnya latah ni merupakan proses ejekan mereka kepada bangsa-bangsa tersebut. Disebabkan ejekan ni menjadi kebiasaan lah yang dah berevolusi menjadi latah macam kita tengok sekarang ni. Itulah korang. Ngejek orang li kan dah kono. Kan dah sampai kan nak cicit dah kono ni. Siapa yang susah? Kita juga. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua ni pula, dia berlaku kepada kira tercetus daripada orang-orang Jawa, which is dalam kisah ni dia melibatkan seorang pembantu orang Jawa yang bekerja di bawah orang Belanda. Jadi disebabkan tekanan atau bebanan yang kerja yang tinggi yang diorang hadap, diorang ni melepaskan stres dan tekanan diorang tu dengan cara mengajuk ataupun mengeluarkan kata-kata yang tertentu dan buat berbagai-bagai gesture lah. Dan tindakan ni menjadi kebiasaan dan lama kelamaan menjadilah latah macam sekarang. Ni sebab kira sebab depression lah ni, lope-lope goram, lope-lope gian gitu. Jadilah sekarang tu. Kan dah jadi latah dah tu. Itu teori yang kedua. Teori yang ketiga ni pula dia agak wild sikit Latah ni dikatakan terjadi disebabkan oleh orang-orang yang bertapa dekat dalam hutan. Kisah macam ni. Orang-orang yang bertapa ketika mereka sedang diuji oleh makhluk halus tu, diorang ni kira mulut diorang ni akan sentiasa mengkumat-kamitkanlah jampi-jampi serapah, dan tindakan ini menjadi kebiasaan kat diorang, dan secara tak langsung benda tu dah menjadi tabiat dan berubahlah menjadi latah sampailah sekarang. Itulah teori yang ketiga. Teori atau pendapat yang keempat ni aku rasa yang paling banyak dipegang oleh para pengkaji yang mengkaji tentang latah ni, sebab kat teori keempat ni ada asas dia dalam menguatkan lagi dia punya teori tu lah. So since kita tahu kebanyakan orang yang mengalami penyakit latah ni terdiri daripada golongan wanita,
wanita. So para pengkaji menyimpulkan yang latah ni terjadi disebabkan oleh respons seksual wanita terhadap menopause. Para pengkaji beranggapan yang sebenarnya perubahan tindak balas ni berlaku disebabkan oleh wanita yang merasakan diri diorang makin tua. Itu teori yang keempat. Tapi macam aku cakap awal tadi, ini adalah sekadar teori ataupun pendapat yang dapat dikumpulkan oleh para pengkaji, since kita pun tak dapat tahu macam mana wujudnya latah ni dekat dalam masyarakat kita sekarang. So adalah 4 teori ni. So korang pilih lah mana satu yang rasa sesuai dengan diri korang. Tapi korang ada terfikir tak, kenapa latah ni dia hanya wujud dekat orang-orang kita je? Means orang-orang dekat Asia je lah. Kita tak nampak orang kat Afrika melatah dah. Macam Dan tak nak nampak ni lah. Orang Dan tak tahulah kan. Dan tak nampak orang Spain melatah, terkejut gitu kan. Jadi ada sebab ada jawapan yang dah dikaji oleh pengkaji ni. Latah ni sebenarnya ialah regional culture ataupun dipanggil indigenous milieu. Macam ni ulang sekali lagi. Dan kalau dah khabar tu kan, korang kena pandai-pandai baca subtitle lah nanti ya. Latah ni disebut sebagai regional culture ataupun indigenous milieu yang membawa kepada maksud sesebuah penyakit atau gejala yang berlaku di kawasan yang tertentu dan kepada bangsa-bangsa yang tertentu sahaja. Kira latah ni bukan spesies pandemik lah. Itu pasal latah ni lah. So sebab tu lah kita tak nampak. Sebab tu lah kita payah nak jumpa orang-orang yang berada jauh daripada kita ni yang ada masalah latah ni. Macam kita tengok orang Melayu melatah, orang Cina pun kita tak banyak tengok yang melatah. Dia ada jumpa lah seorang yang melatah, orang Cina, member kan. Tak apa, cukup sampai situ. Dari sudut psikiatris pula, latah ni disebut, dia ada 4 istilah tau. Latah ni disebut sebagai, tapi sebelum dia sebut tu, kau kena dengar betul-betul, amati betul-betul bunyi ni. Sebab bunyi mungkin takkan sama macam ejaan yang kau akan nampak nanti. So dalam istilah psikiatris, latah ini disebut sebagai hysterical psychosis, arctic hysteria, reactive psychosis, starter reaction, dan yang keempat fright neurosis. So kesemua istilah-istilah ini membawa kepada maksud tindakan yang berlaku di luar kawalan. Kan senang, kau baiklah tindakan luar kawalan. Apa psikosis lah, hysterical, arctic pelbagai dah. Kan susah dia nak nyebut tu. Dan ni dah lah orang Negeri Sembilan. Nak pula orang TK. Memang kalau sebut bunyi orang putih ni memang bunyi macam Jamaica sikit lah ya. So korang baca lah betul-betul subtitle tu nanti. So disebabkan itulah para pengkaji menganggap latah ini sebenarnya berlaku secara spontan ataupun tidak disengajakan oleh pelatah-pelatah tersebut. So korang janganlah assume yang orang melatah ni sengaja buat. Tapi dan tak tipu ada ya yang sengaja buat latah tu dah. Para pengkaji menyimpulkan latah ni sebenarnya merupakan masalah psikologi. So dia bukan penyakit, dia bukan tabiat, dia ni masalah psikologi. Cuma aku nak minta, dah halang aku tengah borak pasal benda ni kan. Aku nak tanyalah kat orang-orang yang mungkin lebih arif dalam bidang psikologi ni. Cuba korang explain kat kita orang semua ni, masalah psikologi ni di kategori penyakit ke tabiat? Sebab apa yang aku baca, dia ni bukan penyakit, dia bukan tabiat, dia masalah psikologi. So kalau korang ada jawapan yang lebih baik, korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen kat bawah ni. So fakta tambahan, para pengkaji beranggapan ataupun para pengkaji menyimpulkan yang sebenarnya latah ni boleh dihentikan sekiranya pelatah tersebut bertindak untuk tidak meneruskan lagi perbuatannya itu. Tapi ini apa yang dikata pengkaji lah. Macam Dan tengok member dan semua tak ada pun, makin teruk dia dah lah sampai sekarang ni. Tak tahulah kalau member korang ada yang dah berhenti latah. Itulah deh pasal latah ni. Itu yo sebenarnya latah ni. Dia ni merupakan masalah psikologi yo. Sebagai kesimpulannya, apa yang aku boleh cakap ini, tak kisahlah latah tu masalah psikologi ke, penyakit ke, habit atau tabiat ke. Yang pasti satu je, latah ni memberi sensasi sosial kepada orang-orang sekelilingnya. Contohnya macam Dan lah. Dan ni orang yang tak melatah, so Dan sukalah tengok gelagat orang yang melatah tu. Tapi Dan nak tanya juga ke orang-orang yang melatah ni, terutama korang yang tengah tengok video ni kan, boleh tak korang komen sikit apa yang korang rasa sebenarnya bila korang usik ni? Korang rasa biasa je ke, ataupun korang rasa seronok, ataupun korang menyampah sebenarnya? So dengan jawapan korang ni bolehlah menyodarkan bolehlah menyedarkan orang-orang yang kuat mengusik ni untuk berhenti daripada perbuatan tu. So untuk Dan, pendapat peribadi Dan, tak ada masalah pun latah ni. Dan okey dengan orang latah ni. Sama je lah macam lusun pipit tu. Orang anggap cute, cantik, padahal tu adalah kecacatan fizikal je tak? So itu saja pada Dan untuk hari ni. So Dan harap korang boleh faham lah ya tentang latah ni sendiri. Melatah ni apa sebenarnya, penyakit ke, habit ke, apa-apa, nanti korang boleh tinggalkan pendapat korang dekat komen bawah ni ya. So sebelum Dan habiskan video ni, kebanyakan sumber yang aku dapat pasal latah ni daripada buku ni lah, which is tajuk dia Membongkar Rahsia Misteri Bangsa Melayu. Buku ni aku beli sebab aku nak baca isi dalam dia. So aku rasa menarik juga. So kalau korang rasa korang tertarik juga dengan cerita pasal latah ni, dan kalau nak tahu apa
apa lagi kisah-kisah menarik dalam ni, tinggalkan dekat ruangan komen kat bawah. So aku boleh gunakan buku ni sebagai sumber rujukan yang paling utama lah untuk aku buat video-video akan datang, InsyaAllah. So itu saja pada aku. Aku nak minta maaf kalau sepanjang penyampaian aku tadi aku ada tersalah fakta, ataupun aku ada tersalah cakap, ataupun ada kata-kata aku hari ni yang menyebabkan korang tersinggung. Jangan lupa juga tinggalkan komen korang, sama ada korang suka aku sampaikan video ni dalam bahasa Melayu kebangsaan ke, dialek Negeri Sembilan ke, ataupun kacuk macam tadi tu. Thank you so much sebab sudi spend masa korang dengan Dan hari ni. Namo Dan Sam, sampaikan walau hanya satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dirgahayu. Rak lo.